Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera korang. Salam satu Malaysia. Salam satu Malaysia. Selamat malam. So, terima kasih pada yang join sesi malam ni. So, malam ni kita akan teruskan kita punya sesi kertas 2. Okay, kertas 2 untuk topik tingkatan 4, Form 4. Right, so kita mulakan dengan pressure pula lah. Force and pressure, daya dan tekanan. Okay, force and pressure, daya dan tekanan. So untuk kertas 2, alang-alang dekat sini cikgu tunjukkan dekat korang. Yang ini analisa dari tahun 2011 sehingga 2018, and boleh tengok juga 2019 kalau korang ada, which is topik yang tak keluar di dalam kertas 2, which is pressure yang awal-awal, yang mana it's relate to this formula. Okay, apa formula dia? P equals to F over A. Okay, pressure is force over area. Daya per unit luas. Okay, tekanan, pressure. Tekanan is daya per unit luas. Alright. Okay. So yang ada kat situ korang boleh nampak adalah pressure liquid. Ada soalan pressure liquid 2018 bahagian A. Okay, lepas tu gas pressure, korang boleh nampak kat situ gas pressure 2012 kat bahagian B. Okay, bahagian B maknanya korang boleh pilih lah kalau nak pilih nombor 9 atau nombor 10. So bahagian B maksudnya soalan ni duduk dekat soalan nombor 9 bahagian B. Sebab nombor 10 mesti topik form 5. Okay, and the next one is 2014 dia keluar 2 soalan dekat bahagian A, and then 2016 sekali lagi dekat bahagian B. So tak ada dekat bahagian C. Okay, tak ada kat bahagian C bermaksud tidak ada melibatkan pengiraan. Kalau bahagian C dia ada kira-kira 5 markah. Alright, and then the next one yang fokus dalam bab ni is a principle. Okay, principle Pascal, Archimedes and Bernoulli. Prinsip Pascal, prinsip Archimedes and prinsip Bernoulli. Okay, cikgu minta seminit kejap. Cikgu tertinggal sesuatu untuk komputer kejap Saja. Alright. Okay. Sorry. Oh, dah 30 dah. Okay, welcome everyone. Okay, so dekat situ Pascal, prinsip Archimedes, prinsip Bernoulli. So macam yang cikgu pernah terangkan dalam kelas-kelas sebelum ni, when it's related to a principle, bila melibatkan prinsip, prinsip tu bersyarat. Okay, prinsip tu dia bersyarat. Bersyarat, maknanya korang kena ingat, dia punya syarat. For every principle, apa syarat dia? Okay, apa dia punya syarat, condition. So Pascal, mesti enclosed system. Sistem tu mesti tertutup. Nombor 1. Okay, sistem tertutup. Enclosed system. And then kalau Archimedes ni bahasa, kita buat bahasa Melayu, bahasa Inggeris dia. Enclosed system. Okay, Archimedes syarat dia mesti terapung. Okay, kena terapung. Float. Okay. Kalau Bernoulli, syarat dia mesti moving. Okay, mesti bergerak.
a moving fluid. Moving fluid, bendali bergerak. Okay, tu syarat-syarat dia. Maksudnya kalau tak gerak, tak boleh apply Bernoulli. Okay, kalau tak bergerak, air tak bergerak, udara tak bergerak, tak boleh apply Bernoulli. Sama juga Pascal. If the system is not closed, tak tertutup, tak boleh apply Pascal. Okay, hanya boleh apply bila tutup, bila terapung dan bila bergerak. Okay. So, kita tengok dulu yang bahagian A kat sini. Ni, sekejap. Tak nak tengok bahagian A, ni dah buat hari tu. Sekejap Ya, hello. Saya tak dengar. Ada soalan ke? Tak ada kot, tak ada. Tak ada, okey. Ni ada soalan ni. Okey. Cikgu nak pergi kepada bahagian sekejap. Okey, bolehlah. Kita pergi yang bawah ni dulu. Okey, cikgu nak pergi pada principle dulu. Okey, kita nak pergi principle dulu. Benda yang penting dulu. Kita cover yang penting dulu. Okey, principle. So, yang pertama kat sini, korang boleh tengok yang pertama, korang boleh tengok dia masuk bahagian A. Ni semua soalan bahagian A. 2013 dekat nombor 2. 2017 kat nombor 2. And then tadi, yang ni banyak sikit ni nombor 5. Ni nombor 5. Okay. Yang awal-awal ni, duduk dekat nombor 2 juga. So maksudnya dia popular dekat nombor 2 lah. Nombor 2 ni markah dia 4 markah. Okay, 4 markah. So 4 markah. Nombor 5 banyak sikit lah. Nombor 5, 8 markah. Okay, tapi dia banyak comparison. And then kita nak fokus kat sini. Archimedes and also Bernoulli. Okay. So Archimedes, syarat dia mesti terapung. And untuk Archimedes, kalau dalam SPM, formula dia tak diberi. Okay, formula dia tak diberi. So apa formula untuk Archimedes? So Archimedes kata apa? So korang kena ingat dulu Archimedes kata apa? Archimedes kata in enclosed system, dalam sistem yang tertutup. Mana pergi? Oh, nota pressure tak ada. Alamak, kejap. Kita masukkan nota pressure. Nota pressure tu. Simple note pressure. Okay. Senang sikit nak rujuk. Okay. So 31 orang. Cikgu rasa sepatutnya ada 30 tu. Mus ada 2. Ana, Akil, Arif, Arina. Okay. Okay. So sekejap lagi kita petik nama. Tengok dia jawab tak. Okay, so the first one is this, Archimedes. Cikgu tunjuk bahasa Melayu dulu, bahasa Inggeris ada dekat atas, jangan risau. Okay, so Archimedes kata apa? Archimedes kata yang pertama, apabila satu objek direndamkan sebahagian atau sepenuhnya, okay, dia terendam, okay, dan benda itu terapung lah, terendam dan terapung, objek itu mengalami daya tujah ataupun daya apungan. Okay, daya apungan, daya tujah maksudnya sama. Ke atas, daya tujah ke atas sama dengan berat. Okay, sama dengan berat. So cikgu cuba tunjuk kat sini dulu konsep dia. Contohnya kat sini dia timbang objek. Okay, pertama kena ingat ni dia cakap pasal daya. Daya. So daya balik kepada yang kita belajar sebelum ni. Kelas sebelum ni. Seimbang, tak seimbang, balance, unbalance tu kita akan recap balik hari ni. Okay, so bila prinsipal kat sini, okay, dia timbang objek, bacaan spring tu 10 Newton, itu menunjukkan the weight of the object is 10 Newton. Kenapa kena sama? Sebab kalau kita timbang objek, objek tak bergerak. Objek tak bergerak bermaksud tidak ada pecutan. Tidak ada pecutan bermaksud objek tu dalam keadaan pegun. Okay. Sekarang masuk dalam air.
Masuk dalam air, objek tu pegun juga. Kertas ada dekat sana, dekat tu. Kertas kat sana, tak dekat air. Okey, dia dalam keadaan pegun juga. Cuma berat dia tak ubah. Berat dia 10 Newton juga. Tapi korang tengok bacaan spring tu. Spring tu baca 8 je. Spring tu baca 8 je. Maksudnya, kalau ikutkan konsep force, konsep daya, dia seimbang ke tak? Dia balance ke tak balance tu? Kalau ikutkan. 10 ke bawah, 8 ke atas. Okay, seimbang ke tak? Tak. 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 Tak, sebab dia 10 Newton lebih kat bawah. So sepatutnya apa jadi dekat objek tu? Tenggelam. Tenggelam. Okay, sepatutnya objek tenggelam. Sebab daya dia dekat bawah lebih. Bigger force dekat bawah, daya lebih kat bawah. Patutnya dia terjatuh ke bawah. Tapi sekarang dia terapung. Dia terapung sebab ada force yang tolong support. Okay, tolong support ke atas. Berapa lagi ke atas ni yang diperlukan? Berapa lagi force ke atas diperlukan supaya dia balance, supaya dia seimbang? Dia tambah lagi 2 lah. Dia perlu lagi 2 lah. Hmm. So 2 ke atas, campur 8 ke atas, dapat Jadi 10. Okay. So maksudnya air tu tolong support 2 Newton. So nilai 2 Newton tu bila ditimbang air yang tersesar ataupun water displaced ni yang tepi ni, berat air tersesar, bila dia masuk ke objek, air tu naik turun, dia timbang air tu pun 2 Newton. Kira kalau masuk air tu dalam beaker tu, dia akan terapung lah kan. Air dia masuk beaker maksudnya? Air yang air 2N tu kan contohnya kalau kita tak guna beaker yang tu kan, kita guna beaker yang macam beaker yang tak ada lubang tu. Kita letak 2N dalam beaker tu, baru terapung kan yang benda bulat tu. Tak. Dia macam ni. Kalau kita ambil logik kan, kalau korang letak objek dalam air, apa jadi dekat air? Air naik, betul tak? Ya. Air naik. Sekarang ni, dia letak je objek tu, air tu naik dan turun mengalir kat bawah ni. So, dia timbang berapa berat air yang keluar, yang displace, yang tersesar. So, bila ditimbang, yang tersesar tu, nilai dia 2 Newton. Jadi, nilai 2 Newton tu adalah sama dengan force yang air kena bagi. Okay. Okay. So dia faham? Okay. Hmm. So maksudnya step pertama kena ukur yang belah kiri ni dulu. Berapa dia punya berat. Okay, so kita ukur, berat dia 10. Sebab apa berat dia 10? Sebab waktu tu dia terapung, bacaan spring tu 10. Tapi sekarang, bila masuk air, spring tu jadi 8. Maksudnya spring tu tak baca lagi berat dia. Berat dia tadi 10. Kenapa spring ni baca 8? Sebab 8 tu is the force yang spring support. Spring hanya tolong bagi 8 je. So dia tak cukup lagi 2. Lagi 2 tu siapa yang tolong? Air tolong. Okay, so bila air tolong, that's why dia nak tahu berapa banyak tu, bila dia ukur yang sebelah tu sama. So itu yang Archimedes kata, berat dia, daya apungan tu yang 2 Newton, sama dengan berat yang tersesar. Okay, so in English, is this. Okay. A buoyant force on a body immersed in the fluid equal to weight of fluid displaced. Sama dengan berat benda ni tersesar. Okay. So dekat sini ada formula. Formula ni tak diberi tau. Formula ni tak bagi. So korang kena ingat. Okay. So dia ada 2 formula. Yang pertama, FB tu bukan Facebook. FB tu buoyant force, daya apungan. So daya apungan sama dengan mg. Mg ni maksudnya sama dengan berat. Berat objek. Ini objek lah. Okay. Yang bawah ni, ini untuk liquid, untuk cecair. Formula bawah ni untuk cecair.
So ada dua formula. So balik kepada soalan tadi. Force and pressure. Silap pula. Okay. So kat soalan tadi. Ding 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 ding. Cikgu 8 tu daya paduan ke? Okey, kejap. 8 tu dalam kes tadi bukan daya paduan. Kalau paduan tu bila di paduan tu maksudnya dah dijumlahkan. 8 tu daya yang diberi oleh spring. Okey, 8 tu adalah daya yang diberi oleh spring. Spring tolong support 8. Okay. Tapi bila kita cerita soalan ni, ada ke spring tolong support kayu balak? Persoalan dia. Ada tak spring tolong support kayu balak kat sini? Okey, yang tadi eksperimen. Kena faham, yang tadi eksperimen yang Archimedes untuk tunjukkan apa yang Archimedes kata. So that's the experiment. So this is the reality. Okay. So dekat sini ada ke spring tolong support kayu balak tu? Tak ada. Tapi Ada. macam mana dia boleh terapung? Dalam kes yang ni dia terapung sebab berapa berat kayu balak ni, weight dia, which is mass of the log, kayu balak tu, darab dengan gravity, air tolong support the same amount of force. Sebab tu cikgu kata tadi, untuk objek, dalam kes ni objek dia siapa? Objek dia kayu balak. Jadi untuk kayu balak ni, the buoyant force, daya apungan dia adalah sama dengan mg. So yang cikgu tengah tulis ni, ini untuk objek, untuk kayu balak tu lah. Okay. Tapi kalau dari sudut liquid, air kat dalam ni, kalau dari sudut liquid, kita nak kira dia punya buoyant force. Okay. Untuk liquid, dia melibatkan beberapa perkara. Maksudnya nilai yang dibagi tu, nilai yang air bagi tu, dia bergantung, untuk liquid bergantung kepada density liquid, density ketumpatan. Okay, sebab Archimedes ni topik yang ramai confuse. Okay, density, volume, sebab dia tak ada formula kan, mungkin sebab tak ada formula tu korang confuse. And G gravity. Cuma V ni penting. V kat sini maksudnya adalah bukan isi padu objek. Isi padu tersesar. Okay. Or volume displaced. Volume displaced. Okay, isi padu tersesar. Okay, so ada dua formula kat situ. Warna merah untuk liquid, warna biru untuk liquid, warna merah untuk objek. Okay, tapi bila kita gabungkan, maknanya formula ni boleh digabungkan lah. Nanti kita akan tengok kemudian. Okay, name the force that acting on the log. Sebab dia kata dia terapung. So terapung je mesti Archimedes. So name the force. Buoyant force. Daya apungan. Okay. Ataupun boleh juga tulis berat. Berat pun boleh. Okay. Give one reason why the log float. Beri satu sebab kenapa kayu balak tu boleh terapung. Kayu balak tu terapung sebab berat kayu balak sama dengan berat bendalih tersesar. Okay. The weight jangan pakai mass. Weight. The weight
of log is equal to weight of liquid displaced. Okay. Senyap je malam ni. Density. Density apa? Density displace tak boleh. Density tak boleh displace. Density log tu lagi ringan. Density log tu lagi ringan. Density log tu lagi ringan. Lagi rendah kot. Lagi rendah. Boleh? Lagi rendah boleh. Density of the log less than the density of the water. Itu boleh. Okay. Boleh juga. Okay. Sekarang C. C nak kira. Okay. Macam cakap tadi, kalau kira C ni formula tak bagi. Okay. Formula tak bagi. Right. So dia kata the mass of the log is 1200. And then the density of the river is 10,000. Calculate the volume of water displaced by the log. Dia nak isi padu yang tersesat. Okay. So yang ini ada satu formula dalam senarai formula korang diberi. Density mass over volume. Yang ni ada dalam senarai. Okay, sebab semua maklumat ada kat situ, dia nak volume. So mass over density. So mass dah ada. Density pun ada. Mass 1200 kg. Density 1000 kg M-3. So boleh potong kg tinggal M3. So korang akan dapat 1.2 M3. Okay, M-3 tu bawa naik atas jadi positif. M-3 bawa ke atas jadi positif. So dapatlah 1.2. Okay. Right. Okay, so next one. What happened to the volume of water displaced when the log float in the sea? Apa yang berlaku kepada isi padu air tersesar apabila kayu balak itu terapung dalam air laut? Okay, apa yang jadi kepada isi padu air yang tersesar apabila kayu balak itu terapung di dalam laut? Okay, so kita boleh ambil formula. Density, volume, gravity. Okay. So kalau dia terapung, okay, kalau dia terapung, maksudnya apa? Maksudnya dia ada volume, please. Yalah. Okay. So dia terapung. Okay. So kalau dia terapung bermaksud. Okay, jap. Apa yang aku tiba-tiba cakap confuse ni? What happened to the volume of water displaced when the log float in the sea water? Density, volume, gravity. Density air laut tak boleh tukar. Constant variable. Gravity tak boleh tukar. Constant variable. And kalau dia terapung, is a buoyant force. Okay. So buoyant force sama dengan weight mg. Okay. So apa yang jadi kepada isi padu kalau dia terapung? So isi padu tersesar tinggi, higher volume.
Okay, bigger force, bigger volume. Kena penuh tau, volume displaced, bukan volume. Bukan isi padu. Isi padu tersesat. Dia tak boleh tulis isi padu je, nanti salah. Bukan isi padu air, tapi isi padu tersesat. Okay, isi padu tersesat, cuba buat gini lah, cuba buat gini. Kalau contoh juga ada air. Okay, ada air. Lepas tu, letak objek. Okay. Bila kita letak objek, apa jadi dekat air? Air ni akan naik. Okay, air naik. So, air yang naik ni, kita ambil ni je. Air yang naik ni. Okay. So, air yang naik tu, yang kita nampak ni memanglah nampak macam naik ni high, tinggi. Okay. Tapi air kan dia kan macam tu. Air. Okay, maksudnya dia ada luas dia. Kita tengok dari tepi je, kita nampak dah tinggi. So, bahasa mudahnya, yang naik tu, walaupun kita nampak tinggi dia naik, tapi itu menunjukkan volume displaced. Bukan volume air, volume displaced. Isi padu tersesat. Okay, term kena betul. Kalau korang tulis isi padu je, salah. Alright. Cikgu, river water and sea water mana lagi dense? Sea water lagi dense. Sebab sea water ada salt, ada garam. Okay, ada garam. So, sea water lagi denser. Right. So, antara soalan yang selalu pasal sea water and river water tu, kejap kita tengok ada tak dekat sini. Okay, Pascal, kejap. Sea water, river water tu. Bernoulli banyaklah sini. Oh, tak ada. Okay. So, antara misconceptual pasal Archimedes. Soalan tadi lah cikgu. Soalan tadi ada ya? Kita tak baca habis. Soalan tadi. Kau ni soalan tadi yang ni. Mana river water? Sea water. Okay. Yes. Oh, sekejap. Patutlah cikgu tak baca habis. Kejap, ni cikgu kena. Sorry guys. Cikgu macam pening sikit. Okay, kejap. Patut cikgu rasa soalan dia tak lengkap. Atas tu guna river water, bawah guna sea water. Okay, thank you. So, atas tadi river water. Sekarang dia kata dia guna sea water. So, baru tahu apa yang dia tukar. Sorry, cikgu tak baca habis. Okay, jadi cikgu tunjuk satu lagi soalan yang dia suka tanya. Okay, so what happened to the volume of water displaced when log float in sea water? Okay, so ni volume of water displaced. So maksudnya ikut formula tadi, density, volume, gravity. Okay, ayat dia tu menunjukkan dia tukar sea water bermaksud dia tukar ni. Density change. Ketumpatan dia tukar. So, ketumpatan sekarang is DMV, manipulated variable. Okay, so dia tanya apa jadi kepada volume. So, volume ni akan jadi responding variable. Okay. So, dua ni dikonstantkan, dimalarkan.
So dari segi matematik, kalau kita nak cari hubungan density dengan volume, dia tak boleh duduk sebelah-sebelah. Sebab kalau matematik nak cari relationship, dia mesti kiri kanan. Okay, mesti kiri kanan, mesti kiri kanan. So kiri kanan kita kena pindah. Buoyant force over density equals to volume gravity. Sekarang kita tengok hubungan ni. Okay. So bila dia kata density dia, bila dia kata laut, laut lagi tumpat. Okay, sea water is denser. Therefore, volume of liquid displaced lower. Isi padu, bendalih ataupun cecair air tersesar rendah. Okey. Kalau dalam soalan trial ataupun soalan paper 1, antara yang dia suka kelirukan adalah dia buat gambar ni. Kapal. Okey, kapal yang sama. Okey, kapal yang sama. So katalah berat kapal tu 5,000 Newton. So kapal ni pun berat dia 5,000 Newton. Kapal yang sama. Okay. Dia nak terapung dalam air. Satu kapal ni macam ni. Satu lagi air kapal dia gitu. Maksudnya gambar yang pertama ni air naik tak banyak. Gambar yang kedua ni air naik banyak. Okay. So persoalan cikgu, compare dia punya buoyant force. Okay. Compare dia punya buoyant force. Buoyant force dia sama. Buoyant force dia sama. Sama. Sebab jap. Okay. Right. Okay. Beza dia tu air biru pekat. Maknanya cikgu tukar kawasan lah. Kawasan boat tu ada. Bukan tak sama ke cikgu? Okey, ada yang tak sama pula. Dah ada yang sama, ada pula yang tak sama. Sudah. Okey. Dah ada kekhilafan kat situ lah. Ada yang kata sama, ada yang tak sama. Okey, yang lain? Mana yang lain? Amir, Amsyah, Ana. Ana cakap tak sama. Okay, ni Tak sama. tak sama. Okey. Saif kata tak sama. Arina? Okey, Atika, Danish. Okey, Faris, Hana, apa ni? Sebab air laut dia tenggelam lagi banyak. Hati-hati. Saya tak tahu. Okey. Kedalaman dia berbeza. Yes, okey. Nak tunjuk macam ni. Kedalaman kat sini menunjukkan yang kedalaman tu hanya menunjukkan volume of liquid displaced. Isi padu air tersesar. Dia tak tunjukkan buoyant force tau. Dia tak tunjukkan buoyant force. Okay, yang pertama, ingat balik Cik cakap tadi, buoyant force ada dua formula. Untuk objek, buoyant force dia akan sama dengan weight. Weight maksudnya mg. Okay, sekarang korang tengok kapal tu. Kapal tu sama. Kapal tu sama. Jadi, air yang warna biru pelan terpaksa memberi force sebanyak 5,000 juga. Air yang dekat biru pekat ni pun terpaksa bagi 5,000 juga. Okey. Cikgu terangkan yang ni sebab yang ni adalah topik yang paling banyak misconception. Okey. So, maknanya kat sini cikgu nak tunjuk kapal yang sama, berat yang sama, buoyant force-nya sama. Right?
Okay, sekejap. Saya kata tu. Yeay. So, tak ada efek lah dengan buoyant force. Tak ada efek. Sebab berat dia sama. Okay, kenapa dia nampak kapal tu satu tenggelam, satu timbul? Pertama, korang kena tahu yang tenggelam timbul yang kita nampak dekat kapal ni is depend on volume. Volume displaced. So, gambar yang biru perlahan ni, air dia naik sikit. Air dia naik sikit. Air dia naik sikit bermaksud volume displaced. Volume, kena penuh tau. Volume of water displaced ataupun liquid displaced low. Isi padu tersesar rendah. Okay. Isi padu bendalih ataupun air kat sini. Air tersesar rendah. V dia rendah. V dia kecil. V dia rendah. Tapi gambar yang belah sini, isi padu dia V. Cikgu buat V. Isi padu tu naik tinggi. So kenapa? Kenapa? Sebab naik tinggi rendah ikut liquid. So yang biru perlahan, kenapa dia naik rendah? Sebab air kat biru perlahan, density dia tinggi, jadi volume air tu naik rendah. Air biru pekat, volume dia naik tinggi, maknanya air kat situ density dia rendah. Sebab tu dekat kapal dia ada plimsoll line, dia ada line. Okay, dia ada line-line yang menunjukkan, maknanya dekat bodi kapal tu, dekat bodi kapal ni, cikgu buat pakai warna purple ni, dekat bodi kapal ni ada line. Line tu akan menunjukkan dekat mana dia berada. Okey, cikgu boleh tolong ulang macam mana daya apungan sama? Okey, again. Pertama, daya apungan, korang kena tengok dua perkara. Satu, berat objek. Kedua, ketumpatan ataupun daripada cecair. Okey, berat objek main peranan dulu. So dekat sini, kapal yang sama, berat dia 5,000 Newton, 5,000 Newton, berada pada air berbeza. Okey, air berbeza. Alright. So first, berat dia sama, maknanya dia ada same weight, same buoyant force. Sekejap. Okay, same weight, same buoyant force. Itu nombor satu dengar dulu. Same weight, same buoyant force. So dekat, katalah bahasa mudah cikgu buat ke sini senang. Sini laut, sini sungai. Selalunya gitu senang. Okay, laut dengan sungai. So laut dengan sungai, dia akan bagi same force. 5,000, 5,000 sebab berat kapal tu 5,000. Ini contoh cikgu bagilah, berat kapal tu 5,000. Therefore, both boat require same buoyant force. Dua-dua boat memerlukan daya apungan yang sama. Okay, sebab tu dia boleh terapung. Dekat air laut dia boleh terapung, kat sungai dia boleh terapung. Cuma, bila dia pergi dekat laut, kita nampak boat tu, korang nampak dia macam lagi terapung. Permasalahan dia adalah korang tengok berapa tinggi boat tu naik, korang kata oh tu terapung. Bukan tengok tu. Yang korang nampak air naik tinggi, air naik rendah macam ni, itu bukan weight displaced. Okey, bukan berat tersesar, bukan berat. Tengok cikgu tulis apa? Isi padu tersesar. Okey, volume displaced. Cikgu tak tulis weight, cikgu tulis volume. Cikgu tak tulis berat, cikgu tulis isi padu tersesar. So isi padu yang tersesar kalau air laut rendah sebab ketumpatan air laut tinggi. Okay, volume of liquid displaced in seawater is less as the density of seawater tinggi. Tapi bila dekat sungai, air naik banyak. Yang air yang naik banyak tu bukan sebab buoyant force. Air yang naik banyak tu volume dia naik banyak. Volume displaced, bukan weight displaced. Volume displaced. Okay, dapat tak? Syamil? Syamil, saya cuba ulang. Dapat. Anak dapat? Weight volume displaced tak sama dengan weight displaced ke? Tak sama. Tak sama. Weight displaced, volume displaced tak sama. So term is really important. So kalau nak kata Archimedes kata apa? Archimedes kata buoyant force is equal to weight displaced. Itu Archimedes kata. Okay, Archimedes kata buoyant force equal to weight displaced. Daya apungan sama dengan berat bendalih tersesar.
Itu Archimedes kata. Tapi bila contoh macam ni, yang korang nampak air naik tinggi rendah, itu bukan weight displaced. Itu volume displaced. Weight dia sama. Okay, weight dia sama. Volume dia beza. Isi padu dia beza. Beratnya sama. Jadi kalau saya nak weight displaced, saya kena timbang volume displaced. Timbanglah volume tu. Air yang keluar tu timbanglah. Dapatlah weight dia. Okay. Tapi air laut mana ada kita timbang. Kita tak timbang lah. Cuma term kena careful Yang kita nampak naik tu volume displaced dengan weight displaced. Tak sama. Tak sama. Volume displaced, weight displaced tak sama. So gunakan terma yang betul. Isi padu tersesar dengan berat tersesar tak sama. So dia tak ada macam, alah cikgu takkan saya tertulis je, saya tertulis. Tak boleh tertulis. Okay, berat lain, isi padu lain. Okay, berat lain, isi padu lain. Okay. So tu kisah dia. Sebab tu cikgu kata topik ni yang ramai salah anggap, yang cikgu terang tadilah dia salah anggap. Dia tengok dekat air laut kapal nampak lagi tinggi. Dia tak tenggelam sangat. Buoyant force dia tinggi. Tak. Buoyant force ikut berat. Okey, ikut berat. Kalau beratnya sama, air terpaksa tampung same weight, same force. Cuma yang kita nampak beza is volume displaced. Isi padu tersesar. Right? Okey. Okey, terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Right, itu untuk Archimedes. Okay, Archimedes ada pengiraan. Kalau ada pengiraan dia, inilah formula yang korang kena pakai. Right, the next one is Bernoulli. Okay, Bernoulli ini ayat yang korang perlu tulis bila nak terangkan Bernoulli. Ini ayat wajib. Ayat wajib ayat wajib. Salin dulu ayat wajib. Ayat wajib dia is macam cakap tadi. Archimedes syarat dia mesti terapung. Kalau Bernoulli syarat dia mesti bergerak. Okay, kenapa nak kena bergerak? Kenapa kena moving? Kenapa kena bergerak? Dia mesti, syarat dia mesti moving fluid. Okay, fluid tu bendali. Bendali bergerak. Okay. Tahu tak bendali tu apa? Bendali ni sebenarnya, fluid ni mewakili liquid or gas. Liquid or gas. Tu bahasa mudahnya, liquid or gas tu mewakili, dia gunakan term dia fluid. Sama juga bahasa Melayu, instead of tulis cecair dan gas, okay, instead of tulis cecair dan gas, kita boleh tulis bendali. Bendali tu mewakili cecair dan gas. Okay, bermaksud kalau air bergerak pun boleh apply Bernoulli, udara bergerak pun boleh apply Bernoulli. Kalau yang tak boleh apply, bila tak gerak. Okay, bila tak gerak. Contohnya soalan dekat sini, ini diagram shows a cross section of spoiler which attached to a racing car. The aerofoil shape of the spoiler produce a downward force when air flow. Sebab tu dia kena guna perkataan ni, when air flow. Apabila udara mengalir. Kalau udara tak mengalir, tak boleh apply Bernoulli. Bernoulli hanya apply bila bendali bergerak. Udara gerak ataupun air gerak. Okay, maksudnya kereta F1 ni, kereta ni, kalau dia parking, Bernoulli tak apply. Sebab kalau dia parking, dia tak gerak. Dia tak gerak, tak boleh apply Bernoulli. Sebab ada syarat. Ingat prinsip bersyarat. Setiap prinsip bersyarat. This is syarat untuk Bernoulli. So, bila kita tengok syarat untuk Bernoulli tu, bendali bergerak, lepas tu dia kata apa pula? Bila dah bergerak, untuk bendali yang bergerak, for a moving fluid, untuk bendali yang bergerak, okay, bendali itu liquid or gas, as the speed increase, the pressure, yang ni tak cakap force. Ini cakap the pressure decrease. Okay. Right. So, untuk bendali bergerak, okay, untuk bendali yang bergerak, apabila laju bendali bertambah, okay, tekanan bendali berkurang.
So hopefully korang faham apa maksud bendali sekarang. So bendali, dia mesti pakai bendali. Dia mesti pakai fluid. Not liquid, fluid. Bendali. Right. So bila nak cerita pasal Bernoulli, make sure bermula dengan laju. Kita kena cerita pasal kawasan yang laju. Maksudnya kita cerita laju dulu. Laju tinggi ke, laju perlahan ke, okay, kelajuan dia bertambah, kelajuan dia berkurang, laju dulu. Ayat kedua dia mesti menggunakan berdasarkan prinsip Bernoulli. Okay, so ayat pertama bahasa Inggeris is kena cerita pasal speed. Speed of the liquid, speed of the gas. Okay, and then berdasarkan prinsip Bernoulli. Nama orang tak boleh salah je, B-E-R-N-O-U-L-L-I. Okay, nama orang. Tolong jangan silap. Nama orang penting. So, based on Bernoulli principle. Okay, based on Bernoulli principle. Ayat nombor 2. Ayat nombor 3 adalah kita bagi tahu pressure. Tekan. Dalam kertas ni satu je. Apa satu je? Kalau soalan yang penerangan lah. Tak semestinya kat sini. Okay, soalan penerangan. So kena cerita pressure. And last kali Bukan cikgu, diorang spell Bernoulli 1L. Kertas ni spell Bernoulli guna 1L je. 1L Bernoulli. Baik. Kat mana? Dia spell kat mana? Kat atas ni Bernoulli 1L. 2L. Bernoulli 2L. Sekejap. Kertas ni berjaya menidak keyakinanku. Sekejap. 2L. Kertas ni salah. Okay, 2L. So tambahlah 1L lagi tu. Ataupun korang boleh pangkah dia kan. Pangkah dia. Selalu korang kena pangkah, korang pangkah kat dia. Bernoulli 2L. Okay. Nama orang tak boleh salah. Okay, nombor 3, what happened lah. What happened. Okay, contohnya. Okay, pressure. So, selalunya ayat ni tambah sikit. Pressure different. Okay, lepas tu jadi apa? Pressure different cause the apa jadi? Okay, so cerita bahasa Melayunya tekanan. Okay, bahasa ininya perbezaan tekanan menyebabkan. Okay. So tu dia punya structure dia. 4 markah. Kalau kata dia suruh penerangan 4 markah, inilah 4 cara tulis. Laju, prinsip Bernoulli, tekanan, and apa jadi pada beza tekanan. Okay. Contohnya kat sini. Oops. Alright. Okay, kita mula dari sini lah. Contoh macam ni. Okay, udara bergerak laju. So, apabila kereta itu bergerak, when the F1 car move, what happen? Okay, bentuk tu menyebabkan air flow at the bottom of the spoiler, udara yang bergerak di bawah spoiler lebih laju berbanding udara yang bergerak di bahagian atas. So V kat sini bukan volume, V kat sini cikgu tulis untuk laju, speed. Okay, speed V. Laju. Okay, so sekarang ada bezalah, bawah lagi laju. Ayat nombor 2 apa? Mengikut prinsip Bernoulli. Apabila laju bertambah, tekanan udara di bahagian bawah adalah rendah dan tekanan udara di bahagian atas spoiler adalah tinggi. Ya, ayat nombor 3. Ayat nombor 4, perbezaan tekanan, the pressure different, atas pressure tinggi, bawah pressure rendah. So the pressure different buat apa? So the pressure different
produce a force, okay, dia menghasilkan daya yang mengekalkan kenderaan di bawah. Okay, so dia bagi daya supaya kereta F1 ni bergerak laju, okay, tapi dia boleh stay dekat jalan raya. Right, and prinsip ni dia hanya apply bila bergerak laju tu ada certain laju lah, bukannya bergerak pelan-pelan pun dah apply berlori, tak. Okay, contoh macam F1 ni, F1 bergerak macam kapal terbang dia nak take off, dia kena sampai dia punya speed 300 lebih kilometer per hour. Sama juga dengan F1, F1 bergerak sampai 300 lebih kilometer per hour. Jadi kalau tak ada prinsip Bernoulli, apa jadi dekat kereta F1 ni? Kereta F1 ni terbang. That's why dia pakai bentuk ni, bentuk aerofoil dekat spoiler supaya kereta tu boleh kekal di atas jalan raya. Tak adalah dia terbang. Okay, so kalau kapal terbang bentuk yang sama tapi aerofoil terbalik. Okay, kapal terbang dia adalah aerofoil terbalik. Okay, dia aerofoil yang diterbalikkan. Maksudnya bila udara bergerak, bila kapal terbang bergerak laju ke depan, udara akan bergerak ke belakang. So udara bergerak ke belakang, bahagian atas ni laju, bahagian bawah ni lebih perlahan. Okay, ikut prinsip Bernoulli, tekanan dekat atas akan lebih rendah, tekanan di bawah lebih tinggi. So kali ni because bawah lagi tinggi, so dia akan menghasilkan lifting force. Yang ni Cikgu, bukan ke F1 yang aerofoil terbalik? Bukan F1 ke F1 yang aerofoil terbalik? Yes, kira F1 ni aerofoil yang diterbalikkan lah. So kapal terbang ni aerofoil. Okay, kapal terbang aerofoil, sayap kapal terbang tu aerofoil. Tapi F1 diterbalikkan bentuk aerofoil tu. Ni sayap kapal terbang. And then F1 diterbalikkan ke bawah. Okay. For different purpose. Kapal terbang dia nak ada force dari bawah angkat ke atas. Tapi kereta F1 dia nak ada force dari atas, tolak dia kekal dekat bawah. Okay. Bentuk sama, but different purpose. F1 sekarang bukan ke macam diorang dah guna sistem ADS? Wah, tu sebab yang spoiler dengan depan tu kurang efektif. Ya, betul. Tapi untuk level SPM, belum sampai tahap tu lagi. Okay. So still kira kalau untuk level SPM, kalau dia nak keluarkan, still dia kurang efektif. Bukan bermaksud dia tak berguna langsung. Maksudnya bila korang jumpa satu teknologi yang baru, so teknologi yang baru akan replacekan teknologi yang lama. Standard lah benda macam tu. Okay. Tapi kenapa dia pakai konsep ni dulu? Because of Bernoulli. Aerofoil dengan aerodinamik lain cikgu. Aerofoil tu bentuk. Aerodinamik tu, okay, aerodinamik ni pergerakan. Aero tu udara. So aerodinamik tu pergerakan udara lah. Maksudnya dekat sini, cara udara tu bergerak, itu dipanggil aerodinamik. Bentuk ni aerofoil. So kita boleh kata aerofoil, bentuk aerofoil memberi kesan aerodinamik. Yang tu boleh. Okay, aerofoil memberi kesan aerodinamik. Aero tu angkasa lah, aero, udara, and then dynamic tu pergerakan. Okay, name the principle involved. Okay, kalau prinsip dia mesti tanya punya. Nak bezakan, kalau korang boleh bezakan 3 prinsip tu, mudah lah. Cuma bila dia tanya ni, kenapa dia tanya? Sebab ramai salah eja nama. Bernoulli. Even dia buat soalan, dia pun salah. Bernoulli's principle. Okay, prinsip Bernoulli. Nama orang. So nama orang selalunya kita tulis huruf besar. Tapi kalau korang tulis huruf kecil, dia bagi salah ke? Betul. Korang tulis nama Bernoulli tu, B dia huruf kecil. Ataupun in English, Bernoulli tak ada S. Okay, dia bagi betul ke dia bagi salah? Rasa-rasa lah. Okay, Rukaya kata, betul. Okay, betul lah, dia bagi betul lah. Dia tak adalah tengok sangat grammar tu. Bayangkan dia tengok grammar. Bernoulli betul lah 2L. Tapi ada S.
Tak ada S. Oh, tak ada S salah. Sebab apa? Grammar salah. Naya korang. Bahaya cikgu fizik tu. Bayangkan fizik kena check grammar. Rupa salah semua sebab grammar. Patutnya Betul. patut this is, tulis this are kan. Benda macam tu tiba-tiba salah. Okay. Pengsan kita kat dalam hall cikgu kalau macam tu. Okay. So B kira-kira. Okay. Ada satu perkara yang korang kena tahu, bila Bernoulli, dia tak ada formula. Dia tak ada formula khas untuk Bernoulli. Level SPM. Okay. Sebenarnya Bernoulli ada dia punya formula, tapi dalam SPM kita tak belajar lah. So bila yang soalan mengira dekat sini, okay, soalan mengira dekat sini sebenarnya dia apply konsep pressure yang awal. Okay, pressure yang awal yang P is equals to F over A. Sebab formula ni akan terpakai kepada semua benda yang solid. Pepejan. Okay. So bila pepejan, contoh macam tadi, kereta F1. Bila masa pula kereta F1 tu cecair? Kereta F1 tu pepejan. Jadi kita boleh pakai P equals to F over A. Okay. Cuma dekat sini bila dia kata the area of the upper surface of the spoiler is 0.25. Ni area. Okay, area. Lepas tu the pressure at the upper surface of the spoiler is 1,500, 1,500. And pressure dekat lower surface adalah 500. Okay, cikgu lukis balik bentuk tadi. Bentuk dia macam mana? Okay, tu. Belah sini. Okay, bentuk tadi. Dia kata belah atas ni ada pressure. Atas ni punya pressure 1,500 Pascal. Bahagian bawah punya pressure 500 je Pascal. Area kat atas ni 0.25 meter. Okay. Soalan dia first calculate the difference in pressure. Okay, kita nak cari different pressure dulu. So difference in pressure 1,500 minus 500. So you get the difference in pressure. So the difference in pressure is 1,000 Pascal. Okay. Kemudian dia minta the downward force. So untuk kira force, P is equals F over A. Tapi kita tak ambil pressure as a pressure. Kita ambil pressure different. So kita ambil pressure different. Pressure different tadi 1,000 Pascal. Okay, and then force area is 0.25. So kita nak calculate the force. 1,000 times 0.25. So the force is berapa? Mana pula kalkulator ku? Okay. $250 Newton. Okay, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 250 Newton. Unit kena betul. This one is Newton. Pressure is Pascal. Okay. So ni soalan nombor 2. Markah dia 5. So ini 2 markah. Yang ni 1 markah. Prinsipal tadi 1 markah. Okay, 1, 2 baru 4. Mana lagi 1 markah? Okay. So the last section, last markah kat situ. Give one reason why a downward force is needed when the racing car is moving fast. Kenapa korang perlukan ada downward force? Daya ke bawah. Kenapa nak ada daya ke bawah? Okay. Try to think. Kenapa nak bagi daya tu ke bawah? Okay. Apa pandangan korang? Stabil. Stabil tak berapa tepat. Supaya So that waktu downhill dia boleh stay on the road.
and then apa? So that dia tak terbabas. Boleh. Supaya the racing car can stay on the road. The racing car can stay on the road. Supaya kereta lumba boleh bergerak kekal di atas jalan raya. So dia efek dia kalau macam kapal terbang pun dia rasa bila dah capai speed 300 lebih. Okay. Kalau kita tak nak ambil kereta lah. Kita ambil normal life. Bumbung rumah. Boleh bergerak. Okay, bumbung rumah. Bila angin petang-petang tiup, angin petang-petang, tak ada pula bumbung tu terbang. Tapi bila ada angin ribut, okay, angin ribut, apa masalah dengan angin ribut? So angin ribut dia datang, dia turun, naik, dia turun. Maksudnya dia akan bergerak dengan, atas ni dia akan bergerak dengan kelajuan yang tinggi. Ni bila ribut, kita cerita bila ribut. So bila dia bergerak dengan kelajuan yang tinggi, ayat nombor 2, based on Bernoulli principle, ikut prinsip Bernoulli, pressure akan jadi rendah, tekanan jadi rendah, rendah daripada tekanan yang ada di dalam rumah, dalam rumah tekanan tinggi. So, secara automatiknya bumbung tu akan, perbezaan tekanan akan menghasilkan daya angkat yang mengangkat bumbung terbang. Gitu. Terbanglah bumbung tu. Contoh. Still apply 4 ayat yang cikgu sebut. So every question related to Bernoulli, korang boleh apply that 4 sentence. Okay? 4 ayat. Okay, the next one. So, kejap Satu. Kita nak buat kat sini. Okay, sekejap. Nak check attendance sikit. November 1. And another one is Diana. Just okay. Just nak tengok siapa yang tak ada. Oi, dah tinggal 27. Mana pergi yang lain? Awal. Okey lah. Kalau korang kelas dekat sekolah, korang pun keluar juga ke? Kalau kelas online sekolah, macam mana? Tak Dekat join phone. lagi, Ego. Tak join lagi. Tak join lagi? Asal tak join lagi? Ponteng-ponteng. Penting. Okey. Sekejap. Kita nak pergi ke, okey, sebab ni bahagian, ni dah sampai bahagian B. Okey, bahagian B. Yang gas pressure ni cikgu simpan untuk esok. Okey, gas pressure kita simpan untuk esok. Kita nak tengok. Sekejap, mana kita dia? Okey. Yang ini. Ini Archimedes. Okey, kita nak tengok Archimedes. Nombor 6, 2016, soalan nombor 9. Okey, soalan nombor 9 ni bahagian B. Okey, bila bahagian B dia takkan ada kira-kira. Okey, bahagian B dia takkan ada kira-kira.
So dekat sini diagram show a hot air balloon floating stationary. Ialah floating, terapung. Terapung memanglah tak gerak. Mana ada benda terapung gerak? Bayangkan korang letak frame gambar terapung, lepas tu dia bergerak. Kau bayang dinding rumah korang ada frame gambar. Okay, dia balance lah ni, maknanya dia seimbang. Korang dah gantung dia seimbang. Tiba-tiba dia gerak ke atas. Kalau dia bergerak ke atas maksudnya apa? Force unbalance, daya tak seimbang. Siapa pula yang angkat dia ke atas? Okay, kalau putus dia akan pergi mana? Pergi ke bawah. Itu logik lah sebab gravity. So samalah juga dengan ni. Benda terapung. Okay, benda terapung bermaksud dia stationary. Okay, so dekat sini 9.1 stationary waktu afternoon, tengah hari. 9.2 same balloon tapi waktu pagi. Okay, so waktu tengah hari dengan waktu pagi. Okay. So tadi kapal terapung dikira air. Yang ini udara pula. Kan cikgu kata fluid displaced. Kan cikgu kata fluid. Bendalih. So dia boleh berlaku dekat dua-dua. Dekat udara boleh, dekat air pun boleh. Okay. So and then density, kita tengok dulu tengah hari, density air outside balloon is 1.083. Tapi waktu pagi pula density outside lagi besar. 1.2. Maksudnya waktu pagi ketumpatan udara dekat luar tinggi. Waktu tengah hari ketumpatan udara rendah. Okay, that's about density, ketumpatan udara. Okay, dan kita tengok kat sini. Bila ketumpatan udara dia rendah, dia tak naik tinggi. Ketumpatan udara dia rendah, dia tak naik tinggi. Okay, sebab apa? Kita dah belajar untuk air, untuk udara, apa formula force dia tadi? Buoyant force equals to density, volume, gravity. Kalau untuk objek, buoyant force sama dengan mg. Tentu. Itu untuk objek. Okay. Sekarang ni kita nak tengok udara. Sebab balon udara ni yang menerapungkan dia is udara tu yang akan tolak. Maksudnya, untuk yang ini, kalau kita ada bigger force, baru balon tu naik atas. Tapi kalau kita ada smaller force, balon tu tak naik atas. Okay. So dekat sini beza dia, density waktu tengah hari rendah. Jadi kita nampak balon tu tak naik atas. Balon tu naik sikit je. Sebab force dia pun rendah. Okay. Bila dia duduk dekat waktu pagi, buoyant force dia, density, volume, gravity. Waktu pagi, density of air, ketumpatan udara tinggi. Okay, sebab apa tinggi? Waktu pagi dia sejuk. Sejuk maksudnya udara ni dia tak bergerak jauh. Okey, dia duduk rapat-rapat. So ketumpatan dia tinggi. Tapi bila dah panas, dia akan gerak lebih jauh. So dia punya ketumpatan tu dah berkurang. Okay, so this one buoyant force dia tinggi. That's why korang nampak waktu pagi balon tu naik lagi tinggi berbanding waktu tengah hari. Okay, ni balon ni balon. Yang tadi cikgu buat gambar tadi kapal dalam air, cerita lain. Yang ni untuk udara, untuk balon udara, cerita dia lain. Okay, boleh relate tak kat sini? Kalau cikgu tanya volume of air displaced, isi padu udara tersesar macam mana? Cuba bandingkan isi padu udara tersesar. Volume of air displaced. Volume bukan berat. Isi padu bukan berat. Volume of air displaced. Apa perbandingan korang rasa? Waktu tengah hari dengan waktu pagi. Untuk dia terapung. Okay. Itu pandangan korang. Alright. Siapa dekat waiting room? Tak ada. Okay. Ada? Siapa nak bagi pandangan? Apa jadi kat volume? Sekejap.
Volume waktu early morning less. Volume waktu afternoon lagi tinggi. Okay. Tengah hari banyak volume displace. Alright, ada yang kata tengah hari banyak volume displace. Okay. Dekat sini kan, balon udara volume displace sama. Okay, volume displace sama. Bezanya adalah density. Okay, bezanya hanyalah density. So untuk balon udara ni korang tengok kepada density and force. Kalau yang air tadi korang tengok density dengan volume. Yang samanya force. Okay, recap balik Air tadi force dia sama. Tapi dia punya yang korang nampak tenggelam timbul tu adalah hubungan antara density dan volume. Air. Sekarang kita tengah jawab Archimedes tapi udara. So bila udara, it is about density and force. So density dengan force. So dia volume dia sama. Volume displace dia sama. Okay, isi padu tersesar dia sama. Isi padu udara tersesar sama. Okay, soalan pertama, apa maksud ketumpatan? Okay, apa maksud density? Jisim per unit Mass over isi volume. padu. Jisim per unit isi padu. Okay. Mass, kalau boleh janganlah direct sangat. Mass of ni pun jangan direct sangat. Bagi sesuatu objek. Taklah nampak sangat formula. Okay, mass of object over its volume. Okay. Right, itu satu maksud, satu markah. So kalau tak ingat maksud, satu je lah markah, tak ada. Yang penting nombor 2 kena betul semua. Nombor 2 ada 5 markah, betul semua. Okay. Sebab apa? Dia hanya compare. Compare tu tengok diagram. Pertama, height of balloon. Kedua, the density of air. Okay, and then temperature of air outside the balloon. Okay, tu ketiga lah. 1, 2, 3. Okay, seterusnya, relate the temperature of the air with the density of air. Okay, temperature and then density. Okay, and then relationship between buoyant force dengan temperature. Sebab balon udara kita akan pakai heater, right? Kita akan pakai heater. And satu lagi, dia bukan efek pada heater ni je. Dia efek juga dekat udara sekeliling dia. Okay, suhu udara sekeliling. Okay, so kita nak buat comparison. Yang pertama is compare the height of balloon. Okay, comparison kena betul. Jangan buat ayat statement, so buat ayat comparison. So ayat comparison dia, the height of balloon okay, kita buat besar sikit lah. Balloon in 9.1 is mana height? Hilang dok. The height of balloon in 9.1 is lower than 9.2. Okay. Tinggi balon 9.1 lebih rendah dari 9.2. Okay. Kedua, density. Okay, density ada dekat gambar. Okay, density ada dekat gambar. So korang boleh ambil dekat gambar tu. Okay, so maknanya density of air in 9.1
is lower than 9.2. Okay, ketumpatan udara dalam 9.1 lebih rendah dari 9.2. Okay, dua-dua cikgu tulis bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Okay, nombor 2. Nombor 3, suhu udara di luar belon. Okay, temperature of air outside the balloon. Okay, temperature of air outside the balloon waktu tengah hari macam mana? In 9.1 is higher than 9.2. Okay, suhu udara di luar belon lebih tinggi dari 9.2. Kejap ni. Okey. Itu dia punya ni. Okey, dah ada 3 perbandingan. Okey, kemudian suhu dengan ketumpatan. Okey, apa perbandingan dia? Hubungan. Suhu dengan ketumpatan. The higher the temperature, ada apa? The higher the temperature, okay. Right. Ada jawapan? Okey. Ifan ada 2. Okay, apa hubungan dia? The higher the temperature, the higher the density. Hati-hati. Tengok balik. Afternoon, higher temperature. Tapi density dia 1.083. Lower density, yes. Okay, lower density. The higher the temperature, the lower the density. Semakin tinggi udara, semakin tinggi suhu, semakin rendah ketumpatan. Alright. Okay, itu hubungan keempat. Last sekali, hubungan antara daya apungan dengan suhu pula. Okay, hubungan antara daya apungan dengan suhu pula. Okay, last one. Apa hubungan dia? Hubungan daya apungan dengan suhu. Nak tulis apa dulu? Apungan ke suhu dulu? Suhu dulu, sebab suhu yang mempengaruhi. Okay, the higher the temperature, the lower the buoyant force. Semakin tinggi suhu, sebab tengah hari kan, semakin tinggi suhu tadi kita nampak, semakin rendah daya apungan. Okey, untuk hubungan ni korang sentiasa jawab macam jawab hipotesis. Okey, semakin. Ada lupa. Okey, so itu 5 markah yang wajib skor sebab perbandingan. Okey, perbandingan wajib skor. Okay, itu 5 perbandingan dia. Okey, sekarang habis yang itu, kita tengok yang ni pula. Okay, diagram 9.3 show a boy holding a balloon filled with a gas. Ada gas. Okay, then when explain why the balloon rise up when the boy release them. Kenapa dia naik ke atas bila dia lepaskan balloon tu. Okay. 4 markah.
Okay, kenapa dia naik? Apa kita nak cerita 4 markah? Satu, ni cikgu buat point je, tapi korang jangan buat point, korang tulis penuh. Okay, 4 point dia. Apa 4 point dia? Kenapa balon tu boleh naik atas? Daya apungan. Daya The buoyant force pushes the balloon out. okay, tu kemudian. Okay, pertama apa dulu yang kita letak dalam balon? Api. Api. Helium. Helium. Panaskan. Kita letak apa? Udara panas. Dalam balon tu letak udara panas. Helium. Kita letak apa dalam ni? Helium kan? Okay, helium tu apa? Dengan. Helium. Helium tu apa? Maksudnya Berat Lebih- pun. Kurang tumpat daripada udara. maksudnya the balloon is inserted with gas that has lower density. Okay, balon dimasukkan udara yang berketumpatan rendah dimasukkan ke dalam balon. Apa contoh dia? Halogen. Ada dua, hidrogen ataupun helium. Okay, tapi mana kita nak masuk? Helium. Helium. Kenapa tak masuk hidrogen? Mudah terbakar. Sebab dalam balon ada helium. Mudah terbakar. Sebab hidrogen mudah terbakar. Hidrogen dia reaktif, dia kumpulan satu. Okay, kalau dalam jadual berkala kimia tu dia kumpulan satu. Helium kumpulan apa? 18. 18 stable. Okay. SIT. Gas apa? Nadi. Gas adi. Noble gas. Noble gas, yes. So helium. Boleh bagi tahu lah kat situ. Helium adalah gas berketumpatan rendah. Okay. Right. Helium has lower density. Okay, and then lower density, nak tambah sikit boleh lagi. Lower density compared to surrounding air. Okay. Helium adalah gas berketumpatan rendah berbanding udara sekitar ataupun sekeliling ataupun udara luar. Okay, apa jadi? Alamak. Okay. Lepas tu baru cerita yang korang cakap ni. Buoyant force. Baru cerita buoyant force. Okay. Buoyant force act upon the balloon by the surrounding air, push the balloons up. Okay. Daya apungan yang dikenakan oleh udara sekitar menolak balon ke atas. Okay. Dia macam ni lah, macam kalau kata kita nak ambil konsep dia, kita boleh ambil macam ni. Sebab udara korang tak nampak. Okay, kita ambil benda yang nampak. Benda yang nampak contohnya liquid. Kalau korang letak susu dengan air kosong. Okay, korang campurkan susu dengan air kosong. Tak payah kacang. Apa jadi? Susu duduk bawah, air kosong duduk atas. Kenapa susu duduk bawah? Kenapa air kosong duduk atas? Sebab air susu lebih tumpat. So yang lebih tumpat duduk bawah, yang kurang tumpat akan naik ke atas. Okay. So kalau macam contoh, korang tiup balon,
kenapa kalau korang tiup belon, belon tu tak boleh naik atas? Kenapa belon yang korang tiup, dia akan duduk kat bawah? Sebab dia Sebab denser dia than karbon surrounding air. dioksida lebih tumpat daripada udara. Yes, sebab kita pakai gas karbon dioksida. Karbon dioksida ni pun kalau korang tiup pun korang rasa panas. Okay, macam tadi kita tunjuk panas lower density bila dia panas, satu lagi karbon dioksida tu gas yang berat lah. So satu lagi karbon dioksida gas yang berat. So kita tiup karbon dioksida gas yang berat. So berat maknanya dia ada higher density. So dia dekat bawah. Okay, dia tak boleh naik atas. So ada different dia. Right. And korang boleh tengok ada orang buat suara kartun tu, dia sedut gas helium. Lepas tu dia boleh cakap macam kartun. Okay. Tapi tak boleh buat selalu yang tu dia agak bahaya juga. Okay. So dekat sini diagram show a gas balloon used for advertisement. Okay, so ni last one. Advertisement. Ni mungkin korang pernah nampak lah kadang-kadang dekat shopping mall ke apa ke, dia ada buat mega sale semua kan. So balloon tu korang nampak dia terapung tinggi kat atas. Okay, so the first one is suggest and explain how to produce a balloon that is float for a few days effectively based on the following aspect. Okay, so nak pakai gas apa? Apa material dia? And apa size of the balloon? Okay, so gas dah tahu dah rasa-rasanya. Gas nak Yang kurang tumpat daripada udara. Okay, selalunya kita pakai helium lah. Okay, so gas helium. So besar tu nak masukkan dalam tu. Okay, gas helium. Kenapa helium? Low density. Okay, so helium low density. Okay, ni kita buat last ketumpatan rendah. Okay, mudah diapungkan. Okay, supaya balon mudah diapungkan. Okay, tu nombor satu. Right. Lagi, apa ciri-ciri gas dia yang kita nak kena letak? Unreactive. Contohnya, kenapa nak ambil yang tu? Supaya tidak reaktif. Kenapa tak ambil gas yang tidak reaktif? Tidak mudah bertindak balas. Tidak mudah terbakar. Okay. Ataupun unreactive. Okay, macam mana? Tidak mudah bertindak balas. Tidak mudah terbakar, tidak mudah bertindak balas. Tidak bertindak balas lah. Macam mana ayat kimia dia? Sekejap. Okay. Cannot Maintains a stable, chemically stable state. Cannot. Okay, yes. Stable gas. Okay, noble gas kan, stable gas. So, seterusnya, the material used for the balloon. Okay, material untuk balloon nak pilih yang mana? Okay, korang boleh pilih stronger material. Okay, apa lagi? Elastic. Okay. Stronger material can withstand apa tu? Apa nama tu? Kalau kaji cuaca, apa nama dia? Weather, can withstand strong material yang kuat, boleh menahan sebarang, boleh bertahan dalam perubahan cuaca. Tak ada pula hujan pecah, contoh macam tu. Can withstand. Aduh, tiba tak jumpa perkataan tu. Can withstand. Okay.
Nanti kita ambil balik. Okay, so elastic. Kenapa nak elastic? Any weather, yeah, can withstand any weather boleh. Any weather. Right, elastic, kenapa nak elastic? Okay, selain elastic, okay, korang ada idea-idea lain selain daripada yang cikgu bagi? Okay. 1, 2, 3 and last one tadi size. Okay, size of the balloon. Okay. So size of the balloon bigger lah. Yang ni tak ada kaitan dengan fizik sangat. Cikgu, apa sebab untuk elastik? Itulah Untuk je. elastik. Elastik tu supaya dia Boleh bawa masuk boleh. kan boleh bawa masuk air. Apa tu? Elastik. So sekejap. Jadi expand. Dia pasal expand tu. It can. Yalah, kalau kita tak guna yang tak elastik, the balloon tak akan expand lah. Yelah. It So can it can expand more. It can expand more. expand, yes. Expand. Bigger. Boleh mengembang dengan lebih besar. Okay, size of the balloon bigger. Kenapa bigger? Tapi yang ni tak payah ada tak payah fizik dia kat situ. Sebab dia kan nak buat advertisement. Kenapa nak kena balloon besar? Korang nampak. Senang nampak. Mudah dilihat. Easy to be seen from far. Mudah dilihat dari jauh. Okay, kadang-kadang dia punya jawapan tu tak semestinya kena cari yang fizik semua. Tak. Okay, ikut kepada dia punya. Cikgu, if we say flexible, yes, flexible boleh. Bahan dia flexible. Flexible, sekejap. Flexible. Flexible Flexible macam tak bertepat lah. Flexible tu selalunya yang boleh bend-bend tu flexible. Balloon flexible. Balloon flexible. Cik rasa kurang tepat. Tak berapa diterima. Okay. Alright. Itulah dia punya cadangan soalan. Cadangan jawapan. Okay. Apa tu Puan? Okay. Satu cadangan jawapan untuk soalan ni. Right. So ni ada lagi. Ni Bernoulli ni. Nanti esok kita tengok Bernoulli. Okay, ini Bernoulli. Hydrometer. Okay, yang ini Archimedes. Okay, hydrometer ni Archimedes. Okay. Itu Pascal. So esok kita akan tengok Pascal dengan gas pressure tadi. Gas and atmospheric. Okay, Pascal. So Pascal, gas and atmospheric, and yang mana yang tak sempat tu lah. Macam ni tak sempat ni nanti kan kita cerita. Ni kita akan cerita esok macam mana 4 ayat yang cikgu guna untuk Bernoulli tadi. Okay, ni sebab air bergerak. Air bergerak boleh apply Bernoulli. So air bergerak laju, apa jadi dekat ni? Tengok macam ni kan. Air gerak laju. So air gerak laju kat tengah-tengah ni tinggi. So tekanan kat tengah-tengah tu rendah. So bot jadi rapat. Tapi kalau gambar nombor 2, air tu bergerak perlahan. So tekanan dekat tengah tu tinggi. So bot tu tak boleh nak rapat. Okay, toy boat tu tak boleh nak rapat. So that one is Bernoulli. So still cerita dia adalah yang 4 ayat yang cikgu cakap tu. Okay. So stop dulu. Okay. So kita tengok sikit hari ni. Okay, so cikgu nanti nak check siapa yang ada, siapa yang tak ada. Nak kena mesej siapa yang tak ada ni. And siapa yang keluar awal. Okay, yang tadi ada, lepas tu tak ada. Okay, so nak tahulah kenapa. Kenapa malam ni korang macam senyap sikit? Cuba bagi tahu kenapa. Hujan. Hujan. Mana senyap cikgu? Okay.
Okey, hujan. Jadi Tak senyap. Tak senyap. sebab Demam. ada kilat dekat luar, hujan ada kilat kat luar, so jadi senyap. Ngantuk Tak. Lepas tu? Sekejap, cikgu cuba relate hujan tadi. Hujan dengan alasan Lapar ego. lapar, ya Allah, Syah tak makan dulu. Dah makan, nak makan lagi. Aduh. Okey. Sekejap lagi sekarang pergi sambung buat Maggi ke apa ke. Boleh makan lagi. Alright. Ada kelas sekolah. Okey. Letih. Korang dah letih Sian korang. Okay. So it's okay. Biasalah tu belajar. Belajar memang letih. Bukan belajar je letih, mengajar pun letih juga. Okay, belajar memang letih. Cikgu tahu cikgu pun pernah jadi student. So memang nak belajar ni memang ada banyak dugaan dia. Tapi insya-Allah dia punya nikmat tu bila dah selesai nanti, nikmat dia tu insya-Allah korang akan rasa lagi best. Okay. So bersusah-susah dahulu, biasalah tu, bersusah-susah dahulu. Semua orang pun bersusah-susah dahulu. Okay, so itu saja untuk malam ni. Kita jumpa lagi esok untuk topik. Bukan esok. Hari Rabu. Sorry. Hari Khamis. Kita jumpa hari Khamis untuk topik yang sama, sambung. Okay, so cikgu akan bagi video ni insya-Allah kalau paling cepat esok pagi. Okay, esok pagi cikgu akan bagi. Kalau cikgu rajin, cikgu terus bagi malam ni insya-Allah. Okay, so itu saja untuk hari ni. Jumpa korang lagi hari Khamis. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat Rihan. Terima kasih ego.